Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁 News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Koperasi perlu beralih kepada pendigitalan agar kekal relevan. Koperasi harus mengaplikasikan teknologi digital dalam perniagaan agar kekal berdaya saing dan relevan. Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah melancarkan pelan tindakan pendigitalan koperasi bagi mengukuhkan keupayaan dalam aspek berkenaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata demikian ketika berucap merasmikan program Bicara Ilmu menerokai keindahan berkoperasi, apa manfaatnya. Program di Rumah Benggau Andah Nangasut, Balik Kapit Sarawak pada ahad ini dianjurkan Institut Koperasi Malaysia IKMA Zon Sarawak. Melalui pendigitalan, Iwan berharap produk-produk keluaran Sarawak khasnya di bahagian kapit mampu dikembangkan lagi ke boleh pasarannya dan menembusi pasaran global. Mengenai program itu, Iwan berharap ia dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai kepentingan berkoperasi. Antara lainnya untuk kita memperkasakan lagi kesedaran gerakan berkoperasi di seluruh negara, dan saya amat yakin dengan kampung ini, rumah panjang ini yang mendapat anugerah di peringkat kebangsaan, mendapat anugerah di peringkat Sarawak melalui koperasi yang kita lihat tadi, koperasi bisa lestari akan terus menunjukkan penglibatan rumah panjang ini dan penduduknya dalam aktiviti keusahawanan berasaskan koperasi. Beliau berkata sektor koperasi telah menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negara sepanjang tahun 2022 dan 2023. Pada 2022, sektor koperasi di Malaysia menyumbang sebanyak 46.5 bilion ringgit kepada KDNK negara. Dengan jumlah keahlian melebihi 7 juta ahli dan bilangan koperasi berdaftar melebihi 15,000 buah di seluruh negara, sehingga 31 Disember 2022, koperasi perlu memanfaatkan kekuatan yang ada dan terlibat secara aktif dalam proses pemulihan ekonomi negara. Iwan berkata kepelbagaian aktiviti perniagaan koperasi juga menjadi ejen penjanaan pendapatan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Saya ambil maklum cadangan daripada koperasi tadi minta bangunan, biarlah Asia. Ya, akan saya belum terima suratnya, tetapi di bawah kementerian kita dalam bulan Januari 2024 diperuntukkan sejumlah 20 juta untuk pembinaan infrastruktur keusahawanan di luar bandar untuk peniaga-peniaga kecil. IKMA satu-satunya agensi di bawah KUSKOP yang bertanggungjawab dalam pendidikan dan latihan koperasi. Dalam konteks ini, IKMA sentiasa merancang dan memperkasakan pendidikan koperasi mengikut keperluan dan keadaan semasa. Pada majlis itu, Iwan turut bersetuju menyalurkan bantuan geran RM20,000 kepada Koperasi Desa Lestari Sungai Sut Berhad, serta peruntukan RM26,000 kepada JKKK Nangasut Benggau Andah bagi kemudahan rumah panjang Benggau Andah. Peruntukan kepada Koperasi Desa Lestari untuk tujuan menjayakan pembangunan balai keusahawanan yang dirancang tadi. Kita juga telah mendengar aktiviti perniagaan koperasi ini, penjiwaan pengangkutan, kandupi. Saya pikir boleh kita tambah baik kemudahannya. Saya minta nanti Haji Rusmi salurkan RM20,000 kepada koperasi Desa Lestari kelengkapan. Kalau kita siwakan lebih tanpa produksi meja dan lain-lain kelengkapan, saya pikir masih boleh tambah baik. Turut hadir ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagos Wilson Nyabung Ijang dan Pegawai Daerah Kapit Cherry Sologo Sabun, Pengurusi Lembaga Pengarah IKMA Muhammad Yahya Ahmad Sari dan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Rusli Jaafar. Koperasi berperanan membantu mengurangkan kos harga barangan di luar bandar. Koperasi berperanan membantu kerajaan mengurangkan kos kenaikan harga barangan
khususnya di kawasan luar bandar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, ia boleh dilaksanakan melalui penglibatan koperasi dalam perniagaan pemborongan dan peruncitan. Kita juga telah membangkitkan dalam surat kabinet tentang penyeragaman harga ataupun penstabilan harga barangan keperluan harian, barangan asas. Dengan tujuan untuk kita memohon sejumlah peruntukan disediakan bagi gerakan koperasi supaya harga barang yang dijual di gudang Song Kapit misalnya masih harga yang sama dijual di kedai-kedai, di rumah-rumah panjang, di kampung-kampung di mana koperasi Song Kapit hantarkan pembekalan tersebut. Itu antara lain tujuan kita, dan saya tahu koperasi Song Kapit memang pernah terlibat dalam perkhidmatan seperti ini pada tahun-tahun yang sebelumnya. Iwan berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Ngentak Tiang projek stesen minyak Smart Stream Koperasi Song Kapit Berhad di kilometer 5 Sungai Tada, Engkabau, Jalan Kapit Song di Kapit Sarawak pada Ahad. Iwan berkata, Koperasi Song Kapit Berhad telah banyak mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak kementerian dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, terutama dalam aktiviti berkaitan pemborongan dan peruncitan. Saya juga dimaklumkan koperasi ini pernah menerima geran bantuan RM67.000 di bawah program bantuan sektor peneraju ekonomi koperasi ataupun prospek pada tahun 2022 untuk menaik taraf gudang koperasi bagi keperluan distribution center dan penambahkan laluan jalan ke kawasan gudang. Saya kira inilah momennya dengan jalan raya. Dan sebelum itu pula diberikan grant RM100.000 di bawah program pemerkasaan rantaian bakalan koperasi SPOK untuk menaik taraf SAR isi sedia ada dan juga pembelian luri, saya ingat lurinya yang di hadapan kita. Itu adalah komitmen Suruhanjaya Koperasi dan kementerian kita dan kerajaan kita secara umum. Sehubungan itu, Iwan berharap Koperasi Song Kapit Berhad dapat menjayakan program penyeragaman harga yang telah diwar-warkan oleh kerajaan. Ia bagi membantu penduduk luar bandar menikmati harga barangan keperluan sama dengan harga di bandar besar. Saya mengharap Koperasi Song Kapit yang pernah terlibat ini boleh diberikan kemudahan ini supaya dapat menjadi sebahagian daripada pelaksanaannya nanti. Mengenai projek stesen minyak Smart Stream Koperasi Song Kapit Berhad, beliau berkata ia merupakan satu cabang aktiviti baru koperasi berkenaan selain aktiviti borong runcit, kerja kontrak dan pengangkutan. Dengan adanya stesen minyak ini nanti, dengan adanya perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan oleh koperasi akan menunjukkan lagi keuntungan ataupun revenue yang dijana oleh koperasi ini. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif SKM Rusli Jaafar, Pegawai Daerah Kapit Ceri Sologo Sabut, Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA Muhammad Yahya Mat Sahri, Ketua Agensi Kuskop Sarawak dan pemimpin setempat. 6 koperasi di Kapit Sarawak menerima geran bantuan pembangunan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 6 buah koperasi di Kapit menerima geran bantuan pembangunan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM melibatkan jumlah keseluruhan RM288,000. Penyampaian geran disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict pada majlis makan malam bersama agensi Kuskop dan pemimpin koperasi bahagian Kapit di Dewan Seri Balai Kapit pada Sabtu. Antara penerima geran bantuan ialah Koperasi Song Kapit Berhad, Koperasi Komuniti Naga Mukir Song Kapit Berhad dan Koperasi Usahawan Bumi Putra Kapit Berhad. Iwan berharap koperasi-koperasi yang menerima geran bantuan daripada SKM dapat memanfaatkan bantuan itu dengan sebaiknya untuk memajukan lagi aktiviti koperasi. Turut hadir Menteri Kejaraya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Adun Pelagus Wilson Nyambung Anak Ijang, Pengerusi Eksekutif SKM Rusli Jaafar dan pemimpin setempat.
Iwan berkata sehingga 31 Disember tahun lalu sebanyak 1,159 buah koperasi didaftarkan di Sarawak dengan seramai 310,125 orang anggota. Manakala jumlah aset terkumpul berjumlah 647.49 juta ringgit dan share atau yuran terkumpul sebanyak 224.38 juta ringgit. Kita ada sebanyak 1,159 koperasi di Sarawak dengan jumlah perolehan setakat tahun lepas sebanyak 392.59 juta ringgit. Koperasi Songkapit merupakan yang ke-21 terbaik di peringkat negeri Sarawak. Tahniah kami ucapkan. Dan di antara 100 koperasi terbaik di negara kita ini, 4 buah koperasi datang daripada Sarawak. Dan yang teratas sekali adalah Koperasi Perkasa Sarawak Berhad, nombor 13 terbaik di negara kita. Artinya Sarawak jauh ke depan. Stesen minyak kontena mudah alih kedua milik koperasi di Sarawak bakal dibina di Kapit. Sebuah stesen minyak berkonsepkan Portable Container System PCS atau kontena mudah alih bakal dibina di Simpang 4, Kampung Sawang, Jalan Lepong Baleh, kira-kira 8 km dari Pekan Kapit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, projek yang diusahakan oleh Koperasi Sungai Kapit Berhad, KSKB ini merupakan stesen minyak PCS kedua milik koperasi di Sarawak. Stesen minyak PCS pertama terletak di kawasan Bau Lundu yang diusahakan oleh Koperasi Permodalan Salkra Sarawak Berhad. Portable Container System PCS ini merupakan yang kedua di Sarawak selepas tempoh hari pada bulan Mei yang lepas. Kita juga telah melancarkan stesen PCS yang pertama di Bau Lundu, Sarawak. Ini akan menjadi yang kedua lah. Dan untuk itu saya ucap tahniah sekali lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pencatatan projek itu pada Ahad. Iwan berkata, kementeriannya melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM, menyediakan tabung modal pusingan dengan had pembiayaan sehingga 30 juta ringgit dan tempoh pembiayaan maksimum 25 tahun. Berdasarkan statistik SKM Cawangan Sarawak, sehingga 31 Disember tahun lepas, terdapat 1,159 buah koperasi di Sarawak dengan keanggotaan sebanyak 310,125 orang. Manakala nilai aset koperasi sebanyak 647.5 juta ringgit dan perolehan melebihi 392.6 juta ringgit. Di Kapit pula, sebanyak 36 buah koperasi berdaftar direkodkan dengan keanggotaan sebanyak 5,902 orang dan memiliki aset bernilai 2.85 juta ringgit serta perolehan mencecah 4.9 juta ringgit. Di Kapit ini kita mempunyai 36 koperasi dan mudah-mudahan dengan adanya stesen PCS ini boleh menambah lagi kepada nilai perolehan keseluruhan koperasi-koperasi di Sarawak yang direkodkan setakat pada tahun lepas itu berjumlah 392 juta ringgit. Dengan adanya stesen ini saya pikir nilai ini akan bertambah lagi. Dan juga koperasi-koperasi lain di Sarawak. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif SKM Rusli Jaafar, Pegawai Daerah Kapit Cherry Sologo Sabut, Pengerusi Lembaga Pengarah IKMA Muhammad Yahya Ahmad Syari, Ketua-Ketua Agensi Kuskop Sarawak dan pemimpin setempat. Wan An